Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Suramin, P105624, pelajar Sarjana Pendidikan Bahasa Arab UKM ambilan 2020, ambilan Mac 2020. Okay. Saya akan bentangkan pada hari ini ulasan bab untuk tugasan A, khusus pendidikan kemahiran bahasa Arab semester 2, okey, yang diterangkan oleh yang diajar oleh Profesor Nick Rahimi bin Nick Yusof. Dalam bab ini terdapat 4 poin utama. Okey, poin yang pertama adalah bahasa pertama dan bahasa yang kedua. Bahasa pertama disebutkan adalah bahasa yang dituturkan oleh penutur asli. Bahasa kedua pula adalah bahasa yang digunakan untuk mempelajari satu bidang akademik. Itu disebut sebagai bahasa yang kedua. Okey. Contoh yang boleh berikan, sebagai saya penutur bahasa Melayu, maka itu sebagai bahasa pertama saya, manakala bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa kedua saya. Okey. Poin yang kedua adalah kemahiran asas komunikasi interpersonal. Kemahiran asas ini adalah komunikasi ini adalah kemahiran asas interpersonal dalam kategori kemahiran asas interpersonal, dan ia merupakan elemen yang paling penting. Elemen komunikasi yang paling penting dalam kemahiran asas interpersonal. Maka dalam secara tak langsung ini, bila disebut kemahiran ini, kemahiran bagaimanakah pengguna menggunakan bahasa perbualan ataupun bahasa sosial mereka. Maksudnya kalau saya sebagai seorang Melayu, saya menggunakan bahasa sosial saya adalah bahasa Melayu. Itu disebut sebagai kemahiran asas saya berkenaan dengan bahasa perbualan saya. Itu yang pertama. Itu poin yang kedua lah. Okey. Poin yang ketiga adalah kemahiran bahasa akademik kognitif. Okey. Kemahiran bahasa akademik kognitif ini adalah berkaitan dengan bahasa akademik yang digunakan oleh seseorang. Okey. Contohnya, sekiranya nak belajar satu bahasa itu, nak belajar tentang matematik dan sains, kita boleh gunakan bahasa akademik sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, mengikut pada kesesuaian dan pada keadaan. Okey. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah kaedah bagaimana guru nak membantu pelajar, okey, aplikasikan bahasa kedua, okey, dalam pembelajaran dalam kelas. Okey, yang pertama, guru perlu menilai tahap dan kognitif pelajar terlebih dahulu. Sebab pelajar yang ditemui oleh guru adalah berbeza-beza latar belakangnya. Ada yang memang penutur sejati bahasa kedua, ada juga yang bukan, yang pertama kali mendengar bahasa kedua. Misalnya tinggal di pedalaman dan sebagainya. Maksudnya guru kena nilai dulu tahap kognitif dan juga tahap pelajar itu sendiri. Yang kedua, guru kena menggalakkan pelajar menggunakan bahasa kedua secara aktif dalam kelas, dalam bentuk perbualan, dalam aktiviti, dalam apa juga, dan membiasakan pelajar untuk bercakap tanpa rasa takut. Sebab kadang-kadang pelajar ini bila nak menuturkan bahasa yang bukan bahasa asli mereka takut untuk menuturkan kerana takut salah. Maka guru kena menggalakkan situasi ini supaya pelajar berani untuk dan juga meningkatkan bahasa kedua mereka. Yang ketiga ialah guru perlu menyediakan pelbagai input mendengar dan juga membaca. Kerana dua perkara ini adalah dua kemahiran utama bagi pelajar untuk belajar. Kenapa kemahiran ini ialah dia kena kemahiran yang banyak pada input, bukan pada output. Okey. Yang keempat, guru kena berusaha untuk mengintegrasikan kemahiran bahasa dengan unit tematik dalam aktiviti pelajar. Maksud unit tematik ini ialah mengajar bahasa, okay, dengan menggunakan dengan menggunakan tema tertentu. Misalnya pada hari ini nak bicarakan tentang soal kebersihan, maka kebersihan itu kena menunjukkan tajuk kebersihan dan juga perkataan-perkataan yang berkaitan dengan kebersihan. Ataupun yang keduanya ingin mengajar tajuk berkenaan dengan anggota badan, maka disenaraikan perkataan-perkataan ataupun kosakata yang berkaitan dengan anggota badan. Okey, begitu juga dengan pelancongan misalnya. Maka guru menyediakan perkataan-perkataan atau kosakata yang berkaitan dengan pelancongan. Itu adalah bermaksud unit tematik. Manakala guru juga perlu juga untuk memperagakan aktiviti
aktiviti dan bentuk tugasan kepada pelajar. Hanya bila berbentuk tugasan, pelajar akan mengaktifkan diri mereka untuk belajar bahasa kedua dengan pelbagai cara. Dengan tugasan, biasanya tugasan ini secara berkumpulan. Secara berkumpulan pelajar akan lebih aktif. Dengan itu pembelajaran bahasa kedua dapat dijalankan dengan baik. Itu adalah 4 poin yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa kedua dalam kelas akademik. Yang pembelajaran bahasa ini tidak terjejas, tidak hanya terhad kepada bahasa Inggeris, malah juga bahasa-bahasa kedua, bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain. Itu saja penerangan saya berkenaan dengan ulasan bab yang diberikan kepada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.